Antara paparan sensasi hari ini, disihir dan ditipu kaki tangan sendiri, iFlow88 ambil keputusan tutup perniagaan. Fasha sanda dah kurus, harap dapat kekal berat badan. Berkat menyimpan, Nabila Razali akhirnya beli rumah jutaan ringgit. Aming setuju, Aida sebab bakal sambut menantu sulung. Hafiz Roshdi dakwa isteri sengaja gugurkan kandungan. Pelakon Hafiz Roshdi mendakwa isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri sengaja menggugurkan kandungan anak ketiga mereka pada April lalu. Kata Hafiz, dia membuat laporan polis selepas Nurul Syuhada ada meluahkan hasrat untuk menggugurkan kandungan menerusi kiriman WhatsApp pada 7 April. Dia ada bagi tahu yang dia hamil dan ingin gugurkan kandungan. Saya menghalang dan disebabkan bimbang saya buat laporan polis. Lepas itu saya dapat tahu yang dia keguguran. Disebabkan itu, saya buat laporan polis dan biarkan mereka membuat siasatan. Katanya ketika ditemui di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada Selasa. Hafiz turut memberitahu Nurul Syuhada kemudian ada meminta wang daripada dirinya. Selepas berita keguguran itu dimaklumkan kepadanya. Saya tidak tahu duit itu untuk apa sebab dia kata dia tidak jumpa bil hospital. Yang jelas saya menghalang dia untuk menggugurkan kandungan itu. Saya ada beritahu yang akan bertanggungjawab dan menjaga anak itu nanti. Saya minta dia untuk menjaga kandungan dengan baik dan diri dengan baik, jelasnya. Sementara itu, Peguam Hafiz, Datuk Akbardin Abdul Kadir mengatakan anak guamnya membuat 2 laporan polis berkaitan keguguran Nurul Syuhada itu. Dalam WhatsApp, dia ada berwhatsapp dengan saya, dia memberitahu dia nak menggugurkan kandungan. Jadi saya buat report polis covering lah. Covering untuk daripada pihak Hafiz dekat saya. Jadi tahu-tahu dia dah gugur. Jadi bila dia dah gugur, dia dapat tahu dia dah gugur tu, saya paksa buat report polis lah untuk suruh pihak polis membuat siasatan. Dia tahu tentang keguguran tu apa? Sebab dia meminta duit lah daripada saya kos keguguran. Jadi saya tak tahu, dia tak ada bukti receipt, dia tak ada bukti hospital. Jadi saya kena tahu. Jadi dah buat dua kali polis report. So biarlah pihak polis yang lakukan siasatan. Maknanya Hafiz buat report polis tu sebab nak bagi tahu Hafiz tak terlibat dengan tidak bermaksa. Saya tidak menghalang dia untuk menggugur. Saya menghalang, saya tidak setuju dia untuk menggugurkan. Penerbit terkenal Datuk Aida terharu apabila anak sulungnya Wan Az Alisa 27 bakal mendirikan rumah tangga bersama lelaki pilihannya Jun depan dan kini sedang dalam persiapan menuju hari bahagia. Menurut Aida, dia juga bersyukur kerana bapa Alisa yang juga penyanyi Aming Spring turut menyambut hasrat anaknya untuk bergelar Raja Sehari. Alisa bakal menamatkan zaman bujang dengan seorang juruterbang Zain Azrai Abdul Aziz selepas hampir 10 tahun berkenalan. Jodoh anak sulung saya sudah sampai, Alhamdulillah. Bulan lalu keluarga belah lelaki sudah masuk merisik. InsyaAllah majlis tunang akan dilangsungkan pada 20 Mei ini dan bernikah pada 15 Jun 2023. Mereka sudah 8 tahun bercinta, namun ada ketikanya hubungan itu turun naik. Tapi itulah orang kata kalau sudah jodoh, Alhamdulillah akhirnya mereka bakal melangkah ke fasa yang lebih serius. Katanya lagi, berkongsi momen indah, Aida mengakui dia pada awalnya senang melihat anak-anak berjaya dalam dunia pekerjaan terlebih dahulu sebelum menempuh alam perkahwinan. Bagaimanapun, dia percaya mengenai soal jodoh. Lepas ada orang masuk berisik, jadi majlis pertunangan akan diadakan pada 20 bulan 5. Lepas tu nikah 15 hari bulan 7. Bakal suami dia seorang pilot lah, Zain Azra. Dah 8 tahun bercinta, tapi biasalah bercinta putus. Macam tu lah, tapi orang kata jodoh kan. Alhamdulillah anak saya membesar tanpa seorang ayah, tapi Alhamdulillah Tuhan hantar Profesor Madya, Datuk Dr. Izzah Arif. Jadi dia lah yang banyak membantu saya dan juga merupakan ayah kepada anak-anak saya. Dia bermula bila hari jadi anak saya, Anissa. Saya minta dia bawa boyfriend dia lah, Zain Azra ni, sebab saya dengar dia dah bercinta kembali. Bila dah berjumpa tu, saya tanyalah betul ke dia nak ke Alisa apa semua. So dia cakap ya, dia pun terkenak, dia sayang. Jadi saya pun dalam bergurau sebenarnya tanya bila nak kahwin. Lepas tu dia terus cakap kalau Aunty Zain saya nak kahwin secepat mungkin. Sebab dia terus air mata nak ngeleleh terus belakang. Ya Allah, janganlah air mata tu menitik.
Berkat cermat dan menyimpan hasil kerja keras selama 10 tahun sebagai anak seni, penyanyi Nabila Razali akhirnya berjaya memiliki kediaman impian yang secara keseluruhan bernilai jutaan ringgit. Puas dengan pencapaian peribadi itu, Nabila atau Nur Nabila Muhammad Razali 31 tahun berkata, dia bersyukur rezeki untuk membeli rumah pertama dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur segala urusan dipermudahkan. Sebenarnya saya fikir mungkin lama lagi akan dapat beli rumah sendiri, tapi tak sangka berjaya memilikinya sekarang. Alhamdulillah, berkat menyimpan dan cermat sejak bergelar anak seni, hasilnya dapat membeli rumah. Saya banyak menahan nafsu berbelanja ke arah perkara lain supaya dapat mengumpul wang, katanya kepada wartawan. Apa yang bertambah istimewa, kata Nabila, dia sendiri menyumbang pelbagai idea untuk projek ubah suai kediaman teres berkembar yang terletak di Rawang, Selangor itu. Kata Nabila, ilmu dalam bidang seni bina yang dipelajarinya ketika menuntut di universiti dahulu kini dapat digunakan untuk rumahnya sendiri. Alhamdulillah, proses ni rasanya dalam lebih kurang 6 bulan. Sebab tu nak tunggu rumah ni siap habis. Bukan rumah ni habis, lepas KP apa semua, so banyaklah dia punya penangguhan kan. But Alhamdulillah dah settle dah dalam setahun tu. Tunggu renovation siap. Dan 6 bulan lepas dia dah start move in lah. Dan memang duduk sini. So tinggal dengan family? Tinggal sendiri, tapi kadang-kadang family duduk sini. Rasa macam kadang-kadang kita nak ada ruang sendiri sebab dekat rumah tu ramai yang duduk kan, ada adik-beradik lain. Barang duduk kadang sampai dah kacau bilik orang lain. Mak cakap macam baik cari tempat sendiri and then belajar hidup sendiri because Bella pun bukan makin muda. Pelakon Fasha Sanda akui hilang lebih daripada 5 kg berat badan oleh beberapa faktor yang dihadapinya. Menerusi laporan utusan, pelakon drama Anak Tuan itu memaklumkan berat badannya hilang sebanyak 10 kg dengan mengurangkan pengambilan daging dan ayam. Tambahnya lagi, selain daripada urusan kerja, insiden matanya yang terjadi dahulu juga menjadi punca penurunan berat badan. Dalam pada itu, Fasha sempat meluahkan rasa syukur kerana dikurniakan seorang suami yang sentiasa menyokongnya. Isteri kepada pelakon Aidil Aziz itu menyatakan bahawa suaminya menerima dirinya seadanya dan lebih mengutamakan kesihatan. Susulan daripada itu, Fasha 39 berharap agar berat badannya dapat dikekalkan seperti sedia ada. Menerusi laporan berita harian, AI menghadapi gangguan sihir pada Disember lalu. Difahamkan perniagaan kafe yang diusahakan oleh AI itu sudah beroperasi lebih dari 2 tahun dan hampir RM100,000 dikeluarkan untuk modal. Kafe ini mula beroperasi sejak pertengahan 2020. Namun ada perkara misteri yang berlaku 5 bulan selepas itu. Antaranya adalah pelanggan tak nampak kafe kami atau kelihatan seperti tidak beroperasi. Selain itu, nasi yang dimasak menjadi basi dalam tempoh beberapa jam. Saya ada berjumpa ustaz dan difahamkan kafe memang terkena gangguan sihir oleh individu yang tidak senang melihat kejayaan dan kebahagiaan saya, kata AI. Tambahnya lagi, usahanya dalam berubat sebanyak 10 kali itu seperti tiada penghujung kerana sihir yang kerap kali datang kembali.
Selain daripada itu, pemilik lagu Zalika tersebut turut memaklumkan ditipu oleh juruwang iaitu kaki tangannya sendiri. Katanya untung yang diperoleh seperti tidak cukup kalau dibandingkan dengan sambutan yang meriah di kafenya. Namun segalanya terbongkar apabila dirinya memeriksa sendiri di kamera litar tertutup CCTV. Saya tak tahu juruwang ambil duit sebanyak RM13,000. Dia buat secara senyap. Meskipun ramai pelanggan dan jangkaan untung antara RM1,000 hingga RM2,000 satu malam, tapi jumlah untung yang diberikan hanya RM500. Disebabkan serabut dengan isu gangguan sihir dan wang kafe hilang, saya mengambil keputusan untuk menutup perniagaan. Tambah Ai lagi. Difahamkan, Ai membuat laporan polis namun enggan kaki tangannya itu dimasukkan ke penjara dan memilih untuk menyelesaikan hal tersebut secara bersemuka. Untuk pengetahuan semua, Ai Alam Cafe sudah tidak beroperasi semenjak bulan 12 tahun lepas. So ada macam-macam perkara yang berlaku, sepertinya macam ialah bila orang dengki dengan kita punya kejayaan, akan ada ilmu-ilmu hitam yang dihantarkan kepada kedai kita. Sebab saya mengalami benda itu sepanjang 4-5 bulan. Dalam 4-5 bulan tu saya cari jalan penyelesaian lah. Saya berjumpa dengan ustaz, berubat dengan ustaz ini, ustaz itu. Ustaz tu kata ada orang yang dengki dengan awak, yang hantar ke kedai awak, hantar benda bukan-bukan, sampaikan kesan sendiri. Saya tak nampak kedai saya. Bila dia lalu kedai saya, dia tengok kedai tutup. Makanan macam nasi, staf saya masak nasi pukul 11 pagi, pukul 1 ke 2 tengah hari macam tu nasi saya dah basi. Setelah basi tu saya dah kata macam benda ni memang betul-betul ada. Sebab awalnya saya tak berapa percaya dengan benda-benda syirik ni kan. Sebab yelah kita dah tahun milenium, takkan ada lagi benda-benda zaman dulu punya kan. So saya pun fikir tak apalah, kita undurkan diri, kita beri peluang, kita beri kebahagiaan kepada orang yang hantar kepada kita tu supaya hati dia pun senang. Kita tarik diri, rezeki ada tempat lain. Aina pergi berubat kan? Satu beritahu ataupun hint-hint yang kata siapa ataupun individu mana yang buat tersebut. Dia tak nak beritahu siapa yang buat kat awak ni. Tapi dia beritahu orang-orang peniaga ada, peminat-peminat pun ada. Dia kata, saya terkejut. Saya tengok satu, kenapa fans saya pula ada hantar kan. Peminat itu dengki dengan saya sebab saya dah bahagia, saya dah ada anak, dah berkahwin apa semua. So dia jealous dengan orang yang rapat dengan saya. Macam mungkin isteri saya tak pasti perempuan atau lelaki, saya tak tahu siapa orang itu. Tapi saya doakan semoga orang-orang yang menghantar benda buruk kepada saya itu diberikan hidayah kepada Allah SWT. Saya pun dah maafkan orang yang menghantar kepada saya itu. Saya doakan semoga mereka panjang umur, dimurahkan rezeki, dan saya harapkan hidayah cepat-cepatlah diberi kepada orang yang menghantar benda buruk kepada saya itu. So doktor lepas ni ada tak sering nak buka restoran ke macam mana ke? Buka restoran tu saya belum sedia lagi sebab trauma masih ada di dalam diri family saya. So saya masih lagi buat perniagaan online lah. So insyaAllah jangan lupa datang ke IG saya Ailam F88 untuk dapatkan barang-barang online saya.